Tulin yang asli. Tulin. Tulin itu mana yang asli lah. Okey, kecintaan yang asli, kecintaan yang tulin ini maknanya yang tak akan putus nanti, yang akan jadi selama-lamanya, yang akan ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulan tahabba fillah. Dan ada 7 golongan yang dia akan ada di hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Di antara mereka orang yang kasih sayang di antara satu sama lain bukan kerana dunia, bukan kerana kemaslahatan, tetapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka bercinta, mereka ada hormat, ada kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kepentingan diri. Jadi mereka akan dapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saya terus terang dalam hal ini. Kadang-kadang kalau kita selalu buat kerja, okey, buat kerja selalu, dekat tempat kerja itu pun kita stres. Kawan pun tak ramai yang dia simbang sama kita. Kawan itu pun kita sebagai bos semua takut. Nak duduk sama kita ini dan simbang seperti biasa pun tak ada. Balik ke rumah pun kita pun jadi garang. Faham tak? Keluar ke mana-mana pun kita pun muka masam. Jadi tak ada orang yang akan jadi sahabat. Kita pun nak luahkan perasaan kepada siapa? Faham tak? Isteri pun lain. Maknanya dia sensitif. Atau suami itu pun sensitif. Dia selalu berfikir kalau kita cakap sama dia benda yang bukan-bukan ini. Ya? Jadi kita nak luahkan perasaan ini kepada siapa? Pasti kita akan cari kawan yang rapat dan jadikan dia sebagai kawan yang rapat ini. Untuk bila kita menghadapikan masalah, kita pergi luahkan perasaan itu, barulah rasa hati kita itu tenang. Faham tak? Jadi dalam hal ini boleh, cuma kita kena testing dulu. Bagaimana sahabat kita ni? Adakah dia jenis orang yang dia tak akan luahkan perasaan itu kepada orang lain? Adakah dia memang orang yang sentiasa dia jagakan sir atau rahasia itu? Atau dia memang suka untuk sambungkan kenyataan ini kepada orang lain dan dia tambah lagi? Itu memang bahaya. Jadi di sini dia sebutkan, maka janganlah engkau mengganggukan mereka. Dan saya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka janganlah engkau mengganggukan mereka, dan saya engkau selamat dari gangguan mereka, dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen. Taib. Kemudian apabila engkau mahu bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka. Dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli, bisu dan buta dari kesalahan mereka. Dan hendaklah engkau sentiasa melazimi ketakwaan. Baik. Apabila engkau mahu bersahabat dengan mereka, kita nak jadi sahabat dengan orang ini. Tetapi dia sebutkan di sini, bila kita jadi bersahabat, maka hendaklah engkau bersabar menghadapikan perangai mereka. Perangai itu maknanya dia akan buatkan terhadap kita benda yang tak sesuai. Perkara yang kita memang nampak tak elok. Kecuali kalau kita mempunyaikan sifat kesabaran, kita boleh tahan. Kecuali kita juga gunakan sifat kesabaran ini untuk sampaikan tahap yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walidhalik ada dalam sebuah hadis, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis
bila Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita salah seorang istri atau salah seorang suami, ya. Tetapi suami itu memang adalah suami yang bukan misali, suami yang selalu buatkan hal, atau istri yang selalu dia buat berangai macam ni juga. Jadi jika kita kekal bersama dia, kita nampak memang kehidupan kita itu tak beberapa sesuai. Tapi Allah sudah kurniakan kepada kita ini anak dari dia. Maknanya kita sudah ada zuriat. Jadi kalau kita tak kekal sama dia, pasti maknanya kita akan berpisah. Tapi saya kekal bersama suami yang macam ni atau bersama istri yang macam ni kerana keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Kedua, kerana tak nak anak kita itu berpecah belah di antara satu sama lain. Walaupun kita dapatkan gangguan yang begitu dahsyat dari suami itu, walaupun kita rasa memang tak manis kehidupan kita, walaupun dia tak bagi nafkah yang yang sempurna kepada kita, walaupun kita nampakkan dia pun dari segi agama itu pun dia malas atau orang kata dia tak sempurna, ya. Jadi kita bersabar atas gangguan dia kerana kita ada tujuan. Tujuan yang pertama, kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. So, ada dalam satu hadis, bila Allah ujikan kepada kita ini sebagai kaum lelaki, salah seorang istri yang macam ni, dan kita sabar, mudah-mudahan kita akan dapat pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu syurga. Faham? Yang kedua, kita pun kena fikir tentang anak. Kalau kita bercerai nanti, memang anak tu siapa yang jaga? Jadi bila kita buatkan sedemikian, mudah-mudahan kita dapatkan kejayaan dan sifat sabar yang kita menghadapi itu bukan mudah. Faham? Bukan mudah. Jadi dalam hal ini ramai dari sahabat-sahabat kita yang menghadapi dan banyak kes yang datang terhadap saya tentang masalah ini. Jadi kalau kita memang menghukumkan akal kita ini dan kita ada sifat sabar seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pasti masalah ini diselesaikan dengan cara yang baik dan mudah-mudahan tak akan ada keceraian di antara satu sama lain. Faham? Walaupun dia tidur dalam rumah itu tiap-tiap hari, maknanya pun kerja pun sudah tak ada, sayalah yang tanggung semua, yaitu perempuan atau sebaliknya. Faham? Maka di sini dia sebutkan, apabila engkau mau bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi berangai mereka. Maknanya banyak berangai yang mereka akan buat terhadap kita. Di antara berangai itu mereka nak tes si fulan bin fulan ini boleh sabar dia jadi sahabat atau tidak. Ya. Kemudian, dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli. Maknanya orang yang hakiki. Dan dia sebutkan di sini bisu, buta dari kesalahan mereka. Bila mereka buatkan kesalahan, kita janganlah tegur. Kerana mereka ini memang tunggu kalau kita tegur, dia akan balas lagi kuat. Balaskan balasan yang lagi dahsyat. Balaskan balasan terhadap kita itu sampai kita pun benci kepada mereka. Faham tak? Dan hendaklah engkau sentiasa melazimi ketakwaan. Aywa. Hendaklah kita kena melazimi takwa. Aku nak jadi sahabat dengan orang ini kerana apa?
kerana saya nak ubahkan berangai mereka, atau saya kena ikutkan berangai mereka balik. Na'udzubillah. Saya nak jadi sahabat untuk orang ini supaya saya nak selamatkan mereka dari api neraka, kerana saya nampakkan mereka ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini masih lagi buatkan benda yang keji. Mereka ini sentiasa dia cakapkan benda yang yang lucah. Tapi kalau saya berada dengan antara mereka ini, mudah-mudahan kita akan tarikkan mereka, walaupun mereka akan cakap terhadap kita benda yang tidak atau benda yang bukan-bukan, maka mudah-mudahan kita akan dapat tarik mereka ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Itu dianggap atau dikira sebagai dakwah. Faham? Bukan dakwah ini kepada orang yang dia hanya dengar sahaja atau dia faham pandai saja. Tidak. Dakwah itu juga apabila kita memang campur dengan orang yang biasa ini dan tarikkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tak ada bersama mereka, mereka akan buatkan perkara-perkara yang lagi dahsyat, atau orang kata perkara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Jadi kalau kita bersama mereka, mereka pun nampak apa yang kita lakukan, mereka ikut sikit demi sikit sampai kita tarik mereka. Itulah nama dia dakwah. Tapi dia kata di sini dengan sifat ketakwaan. Kena ada takwa kepada Allah. Bukan semata-mata untuk keduniaan. Bukan semata-mata untuk duit. Bukan semata-mata untuk bangkat. Bukan semata-mata untuk kedudukan yang tinggi. Tidak. Saya buatkan hal ini supaya saya tarikkan mereka itu ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dulu memang dia buatkan perkara yang paling dahsyat. Faham? Usaha dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Dengan hikmah. Usaha sikit demi sikit. Walaupun dulu dengan zikir, walaupun dulu itu dengan cakap yang lemah lembut pun sudah cukup. Faham? Itu dikirakan sebagai dakwah jika kita melazimikannya dengan ketakwaan. Wallahu a'lam. Silakan. Dan jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Dan mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong. Dan rendahkan dirimu tetapi bukan kerana hina. Dan hendaklah engkau menjaga kesederhanaan di dalam segala urusanmu, kerana sesuatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik, seperti yang disebutkan di dalam sebuah syair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sini dia sebutkan salah satu perkara yang perlu kita kena ambilkan. Berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis. Ya, يعني أن تكون ممتثلا أو متولعا دائما بأن يكون مظهرا لطيفا. Bahawasanya muka kita ini sentiasa jadi manis terhadap kawan, terhadap musuh. Ya, walaupun kita memang tahu bahawasanya orang ini adalah orang musuh, bukan sahabat, tapi mesti muka kita itu pun muka yang sentiasa manis. Baik. Min ghairi madallatin lahuma. Ay la tadhal nafsak aw tahina kiramatan li'arda'ahum bil adab. Janganlah kita menghinakan diri kita ini untuk kita nak beradab dengan mereka. Jangan kita merendahkan diri kita ini untuk keridaan mereka.
Maknanya kita kena jadi sederhana dalam hal ini. Wala haibatan minhuma, atau kita takut terhadap mereka. Ya. Kerana dia sebutkan di sini wa tawaqqar min ghairi kibr. Tawaqqur min ghairi kibr. Maknanya kena ada sifat waqar, sifat rendah diri. Dan tidak ada sifat kibir. Tawadhu' nama dia, ya. Baik. Amthilah, saya ambilkan sebagai misal tentang perkara ini. Misal yang pertama, bila ada orang yang buatkan majlis dekat rumahnya, buat majlis, dan dia telah jemput ramai orang. Tapi ketika mereka hadir ke rumah beliau, ya, dialah yang turun jumputkan tetamu untuk masuk dalam dengan muka yang manis. Walaupun ketika kita jemput juga, kita jumputkan jiran kita yang jadi musuh tu. Maka dia kata, bila kita salam dengannya, bila kita jumpa samanya, masuk dengan muka yang manis. Faham tak? Dan janganlah kita keluarkan kenyataan yang bagi orang itu terasa ketika dia dengar. Mana saya jumputkan mereka dan saya cakapkan benda yang bukan-bukan, tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian dia sebutkan di sini, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Imam Ghazali radhiyallahu anhu sebutkan, berjumpalah dengan sahabatmu dan musuhmu dengan muka yang manis, tetapi bukan kerana hina. Tak ada sifat kehinaan. Dan takut terhadap mereka. Dan kita pun tak ada takut kepada mereka. Cuma itu hormat. Cuma itu cuma itu sebagai adab. Dengan dia dan dengan orang lain. Adab yang sama. Walaupun saya bersama orang biasa. Dan mantapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong. Dia kata, jangan kita ada sifat sombong. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala. Dan rindahlah dirimu tetapi bukan kerana hina, dan hendaklah engkau menjagakan kesederhanaan. Ya, sentiasa kita kena gunakan kesederhanaan ini. Kerana bagi orang yang dia gunakan kesederhanaan, boleh dia hidup dengan orang yang besar dan boleh juga dia hidup dengan orang yang miskin atau orang yang biasa. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita ambilkan apa yang perlu kita kena ambilkan dari tujuan ini atau tajuk kita pada hari yang mulia ini. Al-Islam yad'u ila husni at-ta'amul hatta ma'al a'da bila madallatin wala takabbur. Bahawasanya agama Islam mengajakkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena bermuamalah dengan cara yang baik, dengan muka yang manis, dengan muka yang sentiasa tidak ada sifat sifat yang garang atau sifat yang yang menjauhkan mereka dari kita ini. Ustaz, saya ini memang sudah buat, tapi mereka kata wajah saya ini selalu memang garang, tak boleh. Mereka tak tahu apa yang ada dalam hati. Kadang-kadang pun nampak muka dia garang, tapi hati dia memang lagi, orang kata lagi romantik, lagi manis. Faham tak? Walaupun dari segi zahirnya itu muka dia memang, ya Allah, memang takut.
Tapi duduklah sama dia dulu. Tengok perangai dia dulu. Baru kita buatkan hukuman. Faham tak? Tapi kalau kita tak buat ni, maknanya tidak duduk dengannya, tidak tahu bagaimana berangainya, terus kita kata, oh muka dia garang. Tak boleh juga. Hukuman yang palsu ni nama dia. Faham? Jadi dia sebutkan, Islam telah mengajak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kena bermuamalah dengan muka yang manis, dan janganlah kita jadi rendah diri depan sahabat atau depan musuh-musuh kita ini, dan jangan juga kita jadi orang yang bertakabur. Satu. Orang yang mempunyai, yang kedua ni, orang yang mempunyai lidah yang manis. Allah. Lidah yang manis. Dalam bahasa Melayu nama dia lidah manis. Saya pun tak tahu lah. Lidah yang manis ini maknanya bila dia cakap memang sedap. Dia tidak menyukaikan hati orang lain. Mereka akan keluar dari rumah beliau semua dalam keadaan mulut yang manis. Bagus, alhamdulillah. Mulut yang manis, okey? Mereka akan keluar dari rumah beliau ini semua setuju, semua memang tenang, sebab dia cakap memang benda yang manis-manis semua. Maka dia kata, itu orang yang mempunyai mulut yang manis macam ni, kebetulan dia sebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita akan dapat banyak orang yang akan datang terhadap kita sebagai kawan, sebab kita mempunyai mulut yang manis, ya. Dan orang ini dia akan menibarkan ketenangan kepada saudaranya yang lain atau sahabat-sahabatnya yang lain. Bagi orang Muslim, dia nak kena kumpulkan di antara tawadhu' dan waqar. Waqar ini bukan terberanjak ketika dia dengarkan benda yang dia tak suka. Maknanya kena ada sifat tawadhu' dan sifat waqar. Maknanya bukan bila dia dengarkan benda yang tak minat terus dia nak lawan. Jadi dia kata itu kena ada bila kita berada di rumah orang atau kita ada depan sahabat. Al-akhlaqul zahirah mir'atun lima fil qalbi, fa idza salaha al-qalb dhahara dhalika fi as-suluki wal wajhi wal kalam. Akhlak yang zahir dalam wajah kita itu dan mulut yang manis macam tu, kebanyakan, bukan semua, saya faham. Kalian kena faham, hadirat kena faham, bukan semua. Kebanyakan kemuncak dia sebenarnya dari hati yang bersih. Jika hati itu bersih, dia akan mulut jadi pun manis seperti yang kita dengarkan atau saya bacakan sebentar tadi. Dan dia akan cakap benda yang manis dan ramai yang akan datang terhadapnya. Faham insyaAllah? Yang terakhir, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barang siapa yang mempunyai sifat-sifat ini, mulut yang manis, dia tidak jumpa sama kawan atau musuh dengan muka yang masam, dan dia memang jauh dari sifat takabur, dia pun jauhkan dari sifat sombong, tetapi dia mempunyai akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti ramai orang yang akan minat kepada dia, cinta kepada dia, suka kepada dia. Ya. Dan bukan hanya kepada manusia saja orang cinta kepada dia, bahkan Allah suka kepada dia.
Kerana dalam sebuah hadis, sesungguhnya bila Allah sukakan kepada salah seorang hamba, dia beritahu kepada para malaikat, wahai malaikatku, aku cinta kepada si fulan bin fulan, maka berintahlah kepada manusia untuk mencintaikannya. Maka Allah bukakan kabul. Kabul ini dalam dunia ramai orang yang akan berminat dengan dia. Ramai orang yang support dia, ramai orang yang tolong dia, ramai orang yang pergi sama dia. Jadi dia kata itulah kabul. Faham insyaAllah? Jadi itu sahaja. Silakan. Arti syair. عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا فإن كلا حال الأمور ذميم. Silakan. Artinya, hendaklah engkau menjaga pertengahan di dalam segala urusanmu, kerana pertengahan itu jalan yang paling baik di dalam menuju kebaikan. Maka janganlah engkau berlebihan atau kurang, kerana keduanya adalah tercela. Baik, kita ambilkan kesimpulan dari bait-bait syair ini. Dia sebutkan al-i'tidal. Bila kita berjalan dengan tingah, atau orang kata, jangan kita berlebih-lebihan terhadap orang ini, dan janganlah kita juga kurang. Faham tak? Maknanya jadi tingah. Jadi di sini dia sebutkan al-i'tidal, jalan bertinggahan ini sebenarnya adalah jalan para anbiya. Mereka tak melampau sangat. Mereka pun tak singit sangat. Jadi dia kata ini sebenarnya manhaj kepada para anbiya dan para orang saleh. Kemudian dia sebutkan di sini, orang yang bercakap ni, sebelum dia bercakap, dia memang tahu apa yang saya nak cakap ni. Bukan dia luahkan perasaan itu baru dia ingat. Tak. Saya memang sudah aturkan hari ini apa yang saya nak katakan, apa yang saya nak sampaikan. Supaya orang yang dengar itu tidak akan pandang kepada kita pandangan yang remeh. Dan supaya dia tidak dapatkan benda yang tak faham. Dan supaya juga kita pun dapatkan kejayaan di dalam dunia dan akhirat. Ya. Kemudian dia sebutkan di sini, hati-hatilah dengan ghulu. Ghulu ini, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Nama dia dalam bahasa Melayu ini dia kata, dan janganlah engkau berlebihan. Itu nama dia ghulu, berlebihan. Ya. Jangan kita ada ghulu atau berlebihan ini. Ikutkan si fulan bin fulan ini walaupun dia salah. Tak boleh. Salah lah. Jika dia buatkan kesalahan, maka kita tak boleh buatkan kesalahan itu. Saya ambil misal dalam salat. Misalnya dalam salat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bila ada salah seorang yang dia tinggal semayang bersama imam salat zuhur, contohlah. Dan bila dia semayang salat zuhur, imam itu dia lupa tasyahud awal. Bila dia lupakan tasyahud awal dan terus dia berdiri untuk rakaah yang ketiga, apa nama dia? Tiba-tiba bila dia berada di rakaah yang ketiga itu, ada makmum yang menyatakan kepada imam, subhanallah. Maknanya, wahai imam,
turunlah balik baca tasyahud awal. Jika imam turun balik, apa hukum salat dia? Batal. Apa yang wajib bagi makmum? Wajib bagi makmum terus dia kena sambung niat mufaraqah dan sambung salat. Kalau imam turun. Faham tak? Jadi kalau dia sudah buatkan kesilapan yang macam ni, tak boleh kita ikut dia. Jika kita ikut, salat kita membatal sekali. Faham? Oh, imam ini memang betul lah, semua betul. Tak. Bila telah buatkan benda yang salah, janganlah kita sokongkan dia, supportkan dia walaupun dia atas dasar yang salah. Faham tak? Benda yang salah, salah lah. Perkara yang tak salah, kita boleh follow atau orang kata support kepada orang yang macam ni. Faham insyaAllah? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulan dari ayat atau bait-bait syair tadi, bahawasanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bahagia di dunia dan di akhirat apabila kita jalan dalam bertinggahan ini. Maknanya seperti para anbiya, para salihin. Jangan kita berlebih-lebihan dan janganlah kita tidak buatkan sedemikian. Ya? Seperti yang Allah firman di dalam Al-Quran Al-Karim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada aku, wahai Allah, jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang lurus. Jadi muslimat yang dikasihi, inilah bait-bait syair yang kita bacakan sebentar tadi. Baik, silakan. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang berhimpun, yakni kecuali bila engkau ada mempunyai hajat. Dan Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di sini dia sebutkan janganlah kita memandang hebat terhadap diri kita sendiri. Oh, Siti Fulanah binti Fulan itu, saya mohon maaf. Siti Fulanah binti Fulan itu, Masya Allah, nampak dia bila pakai pakaian yang cantik, dia lagi cantik. Faham? Kita pun pergi jumpa sama dia, cakap macam tu juga. Dia terasa lagi. Dia akan lagi rasa sombong. Faham? Jadi dia sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kita jalan di atas muka bumi ini dengan sifat angkuh. Janganlah kita ada sifat takabur. Janganlah kita ada sifat sombong. Kerana itu semua dikirakan sebagai sifat mazmumah yang perlu kita kena jauhkan diri kita dari sifat-sifat ini. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah utuskan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, untuk menjauhi umatnya dari sifat-sifat mazmumah ini. Untuk menjauhi sifat-sifat mazmumah dari umatnya. Jadi muslimat yang dikasihi, maka dia sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Kita ambil kesimpulan at-tawadhu'. Orang yang mempunyai sifat tawadhu', itulah sifat yang Allah menerimakan kita sebagai hamba-Nya, dan manusia pun menerimakan kita juga sebagai manusia yang biasa. Ya. Kerana ada salah satu hadis, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah.
Barang siapa yang dia bertawadhu' kerana Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah naikkan martabatnya di dunia. Baik. Wa man 'arafa nafsahu 'arafa rabbah. Dan barang siapa yang dia kenalkan dirinya, pasti dia kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia sebutkan di sini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala talib al-ilm wal ibadah an yahdhar min al-ujb. Bagi orang yang mempunyaikan atau membelajarkan ilmu agama, ini termasuklah saya. Orang yang membelajarkan ilmu agama ini, kemudian dia sebutkan orang yang beribadah, hendaklah jauhkan dari sifat ujub. Saya sudah buat, alhamdulillah. Jom makan hari ini. Tak. Alhamdulillah, hari ini saya memang puasa. Faham tak? Maknanya dia nak bagi tahu dia adalah puasa lah. Tapi dengan kenyataan yang menariklah sikit. Jadi dia kata itulah nama dia sifat ujub. Keluar waktu malam pada bulan Ramadhan al-Mubarak dan ada sebelah kiri 2 orang, sebelah kanan 2 orang, semua ambil video, masukkan dalam dalam social media. Oh, dia pergi sembahyang salat qiyamul lail. Faham? Jadi benda seperti itu memang ada dalamnya sifat ujub. Kecuali ini supaya orang tak marah, kecuali jika orang itu dia ada niat lain. Saya buatkan video yang macam ni bukan untuk nak menunjuk bahawasanya saya ini orang yang beribadah, tetapi untuk menarikkan ramai orang untuk beribadah. Itu baiklah. Faham tak? Itu salah satu perkara yang baik jika dia buatkan macam tu. Tapi benda yang seperti ini dia tertakluk atau dia bergantung dengan nawaitu. Macam mana niat kita ni? Faham? Jadi inilah yang ada tentang bait-bait syair yang kita bacakan sebentar tadi. Dan dia sebutkan, janganlah engkau memandang hebat terhadap dirimu. Kemudian, dan janganlah banyak menoleh ke belakang. Ini yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa la tanzur ila waraka inda masyik. Jangan kita tengok ke belakang kita ini. Maknanya, kita ambilkan dari ini, bila kita berjalan pun kena ada adab. Bila kita berjalan di atas muka bumi ini pun ada adab. Janganlah kita kacau orang yang duduk di tepi jalan. Kita yang kena bagikan salam kepada orang yang dia duduk, bukan dia yang bagi salam. Walaupun orang Bangladesh ini bila dia duduk pun dia nampak orang yang pakai kopiah atau perempuan yang dia memang pakai tudung dan sebagainya. Assalamualaikum. Sebenarnya kita yang lalu kena bagikan salam kepada orang yang duduk. Ya. Maka dia sebutkan i'ti tariqa haqqah. Jadikanlah perjalanan kita ini, bagilah hak untuk perjalanan kita ini. Bila kita berada jalan di salah satu tempat, bagilah hak dia. Hak dia, janganlah kita kacau, janganlah kita buatkan benda-benda yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La taltafit ila man jarrad الحذر من العجب بالعمل لا تلتفت إلى ما أنجزت فالتوفيق من الله. Janganlah kita sebut, alhamdulillah tengok saya pun sudah buatkan amalan yang sangat tinggi, syukur alhamdulillah Ustaz. Tiap-tiap hari saya memang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5,000. Tapi kita tak tahu Allah terimakan salawat itu atau tidak. Ibadah yang kita lakukan diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bila kita cakap macam ni, kemungkinan Allah tolakkan ibadah yang kita lakukan itu semua. Untuk ibadah lah salawat ada
khilaf. Ada yang menyatakan walaupun kita ada sifat ujub, ada sifat sombong atau nak menunjukkan suara dan baca salawat, Allah terimalah. Baik. Kemudian dia sebutkan di sini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ingatlah bahawasanya amalan yang kita lakukan pada masa yang telah lalu itu sebenarnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bagikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita beramal dengan amalan ini. Faham? Kemudian dia sebutkan di sini al-multafit la yasilu wa man aqbala 'ala Allah bi kulliyatihi hadahu Allah ila siratal mustaqim. Orang yang selalu tengok belakang dia takut kepada manusia, tengok benda yang dia bukan, takut orang itu dia buat ni, dia tak akan dapat kejayaan yang betul. Faham? Kerana ada salah satu kenyataan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa man aqbala 'ala Allah bi kulliyatihi, siapa yang menhadirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menserahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semua, pasti Allah akan hidayahkannya ke jalan yang lurus, jalan yang baik. Faham tak? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik. Apa maksud di sini dia sebutkan di sini apa yang dia sebutkan tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan jangan banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Apa maksud dia kita kena menoleh atau tengok belakang? Maksudnya bila kita sudah dapatkan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau peduli dengan orang yang dia akan keluarkan kenyataan yang tidak baik terhadap kita. Biarkanlah mereka cakap, tak ada masalah. Mesti orang yang dia telah jalan seperti ini, mesti dia dapatkan musuh dan dapatkan orang yang saput. Faham tak? Itu maksud dia. Dan ada yang dia dengki terhadap kita itu kerana mereka hasad terhadap kita, sebab Allah sudah hidayahkan kita, sudah dapatkan jalan petunjuk macam ni, dia pun tak dapat lagi. Ya. Kemudian dia sebutkan di sini, dan kita kena ada sifat tawadhu. Maknanya janganlah kita sombong dan jangan kita ada sifat takabur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, sampai sini sahaja. Dan kita akan sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Cuma sebelum kita baca doa, dan jika ada orang yang dia nak tanya soalan, di sini ada berapa penonton? 74 orang, alhamdulillah. Sesiapa dari kalian yang dia berminat untuk musim buah delima ini sudah nak habis. Jadi musim buah delima ini dari Yaman. Sebenarnya buah delima ini memang dia datang setiap tahun sekali. Siapa yang berminat, ini 4 kilo satu kota. Tengok, Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada 9 biji. 9 biji ini semua besar-besar. Siapa yang berminat boleh hubungi saya melalui WhatsApp atau Instagram. Instagram pun Dr. Ustaz Ahmad Al-Yamani. Jadi siapa yang belum merasa buah delima Yaman, dia memang manis, saya rasa number 1 dalam dunia. Jadi khasiat dia terlalu banyak, khususnya kepada kaum wanita ini. Orang yang nak mencurahkan kulitnya, dia kena makan buah delima. Maka kulit itu dia akan jadi putih. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang ada gastrik, sakit pinggang, dia kena makan yang dalam itu sekali dengan kulitnya, maka itu adalah ubat. Siapa yang berminat, falyatafaddal mashkura. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Ada soalan tak? Ya, ada satu, Syekh. Ada puan yang Silakan. bertanya. Bagaimana dengan seorang kawan sekolah yang dulunya solehah, tetapi dia berubah selepas bercerai, tidak mahu bertudung dan solat,
Dan sebagai kawan, bagaimana kita nak menasihatinya dengan cara yang baik, tetapi dia tak mahu dengar, malah dia memarahi, mengatakan kita mengambil tahu hal dia. Dan adakah cara untuk mengatasi masalah ini? Adakah cara terbaik kita jauhkan diri dengan dia? Maknanya kita orang dulu dia memang istiqamah. Lepas istiqamah itu pun sekarang dulu dia solat, dia buat semua. Tapi lepas tu sekarang dia sudah solat pun tak ada, tudung pun tak pakai, keluar bersama lelaki. Contoh saya mohon maaf atau apa nama dia pun dia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kena, kalau dia macam ni lah, harus kita kena nasihatkan kepada dia. Kita tengok adakah dia akan terimakan nasihat dalam orang kata bersama kawan-kawan makna sekali, atau dia jenis orang yang terimakan nasihat berseorangan. Jika dia terimakan nasihat hanya seorang saja, kita pun cari waktu dan duduk bersama dia, nasihatkan kepada dia. Jika dia tak terimakan nasihat macam tu dan memang dia jadi angkuh atau orang kata sombong lagi, dia buatkan benda yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun sudah nasihat, maka alhamdulillah kita pun sudah usaha. Bila kita sudah usaha macam ni, kita sudah buatkan apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kawan. Apa yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah buat. Jadi benda yang seperti ini, orang yang seperti ini, jika kita bila nasihat pun dia tak berubah, cubalah untuk kita elakkanlah diri kita ini untuk kita tak jumpa sama dia selalu, supaya dia terasa bahawasanya bila saya tak berubah ni, tengok ramai orang yang sudah tinggalkan saya. Ramai orang yang tak nak berkawan lagi. Ramai orang yang dia nampak saya salah. Jadi kita kena bermundur sikit demi sikit supaya kita tak dapat terpengaruh dengan dia. Maknanya jangkitan ini kadang-kadang pun orang yang jadi saleh itu pun dia dapat jangkitan. Dia akan buatkan seperti dia juga. Dia pun buat, tak ada masalah tu. Jadi kenapa saya tak boleh buat? Jadi dalam hal ini kita kena jaga. Faham? Maknanya kita nasihat, dia tak terima. Nasihat dalam golongan atau orang kata dalam jamaah, dia pun tak terima. Asingkanlah diri kita ini. Maknanya janganlah biarkan dia sebagai kawan yang rapat. Kawan, tapi kawan orang kata apa? Bukan macam dulu, dari jauh-jauh. Itu saja. Wallahu a'lam. Yang kedua, ada yang bertanya, bolehkah membaca surah Al-Mulk pada waktu subuh setiap hari? Baik, suratul Mulk kebetulannya kita kena baca sebelum kita tidur sekali. Faham? Kerana ada salah satu hadis, barang siapa yang bacakan suratul Mulk pada waktu malam dan dia mati pada malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari azab kubur. Faham? Tapi kalau dia baca di waktu subuh pun tak masalah, tak ada masalah, itu pun dikira sebagai Quran dan dia pun mudah-mudahan dapatkan pahala seperti orang yang dia baca di waktu malam. Maknanya perkara yang seperti ini pun dia bergantung dengan dengan amalan kita dan niat kita juga. Jadi tak ada hal, tak ada masalah. Dikira pun setiap huruf yang dibaca itu pun dapat 10 pahala dan dia pun dapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala bila dia bacakan surah Al-Mulk atau surah-surah yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ma fi soal. Khalas. Ma fi soal, habis. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan doa penutup. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kulli untha wa dhakar.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi insyaallah di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Jazakallahu khair ya Syekh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.
of time, I like cultivated my comedic wit through hip hop. MTV created a whole other aspect of hip hop. To be able to add a visual. It was always clothes, glasses, and gear. You always had those things, but there was no outlet for the visuals. MTV was particularly useful in my career because I'm a storyteller, right? So I would, paint the picture of the story, and then to be able to illustrate it or depict it in a music video was heaven for me. I want my MTV. What's up, y'all? I am Will Smith, and welcome to I Want My MTV. Over the next 30 minutes, I'm going to take you on a journey through some of my favorite music videos. All right, guys, so we're going to kick off the show with my biggest video of all time. So, I want my MTV to play Man in Black. I've always known that the combination of a hit movie and a hit song is another level of magic, especially when the star of the movie performs the song. So Whitney Houston with The Bodyguard is really hard to beat that kind of combination. That's something that I was always reaching for. And Men in Black is just the best that I've ever done it.